Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang berbahagia ini. Dan sekali lagi alhamdulillah dapat kita bersama dalam rangka untuk kita sama-sama tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Yasin. Dan Allah memberikan kesempatan, kesihatan, kelapangan waktu kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama lah kita mempelajari ini, insya-Allah. Baik. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini saya amat bersyukur dan juga terharulah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan telah menunjukkan satu keiltizaman yang ini bersama-sama dengan saya, insya-Allah, dan juga rakan-rakan yang lain untuk kita teruskan siri perbincangan tadabbur surah Yasin, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai kepada siri yang kelima. Jadi bukan mudah nak duduk dalam masa 1 jam setengah ni untuk orang kata apa, nak mendengar perkongsian yang bersifat ilmiah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kira sebagai salah satu amal soleh, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini pada minggu yang lalu kita telah berhenti pada ayat yang ke-19. Dan yang ini kita menceritakan tentang ayat yang berkaitan dengan kisah Ashabul Qaryah, penduduk sebuah kampung, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantarkan kepada mereka 2 orang rasul dan kemudian dikuatkan dengan yang ketiganya. Dan apa yang berlaku adalah respon mereka masih tetap sama. Iaitu respon mereka adalah mereka menolak, bahkan menuduh para rasul ini sebagai orang yang berdusta. Tidak cukup sekadar itu, ketika mana kehabisan hujah, yani mana mereka kehabisan hujah, maka mereka mengancam untuk membunuh para rasul ini dengan mereka mengatakan bahawa kalaulah kamu tidak berhenti daripada apa yang kamu ucapkan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kalau kamu tak berhenti daripada apa yang kamu sebutkan, maka kami akan rejam kamu. Yang ini menunjukkan bahawa kami akan menjauhkan kamu daripada kami, ataupun wala yamassannakum, lebih teruk daripada itu adalah kami, bahasa mudah kita katakan, kami akan sampai kepada membunuh kamu. Jadi kemudiannya pada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini Allah ceritakan pula tentang seorang pengikut daripada 3 orang rasul ini, yang mana dia datang daripada hujung kota untuk berdakwah kepada kaum dia. Baik. Jadi yang pertama kita tengok di sini, cerita tentang Ashabul Qaryah ini dia telah beralih daripada cerita para rasul kepada cerita antara kaumnya dengan seorang lelaki yang kita sebut sebagai Sahibul Yasin, ataupun pemuda hujung kota. Yang ini dia telah beralih cerita. Apa yang berlaku kepada para rasul, wallahu ta'ala a'lam, ini kita tidak
ketahui, tetapi berdasarkan pada ayat yang ke-18. Ya, ini ada ulama mengatakan bahawa walayamassannakum minna azabun alim, ini menunjukkan bahawa mereka telah pun membunuh para rasul. Ya, ini telah mereka melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun telah mereka menyakiti para rasul tersebut. Jadi saya sebutkan ketika mana para rasul disakiti, maka pada waktu inilah akan datang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika mana masih ada lagi orang yang cuba untuk berjuang menyampaikan dakwah, ini memikul tanggungjawab para rasul ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak terus sebutkan tentang selepas daripada mereka punya conversation, percakapan mereka dengan Nabi hingga mereka mengancam Nabi, Allah tak terus sebutkan tentang kehancuran mereka. Allah cerita dulu ada seorang lagi. Ini menunjukkan bahawa kalau kita masih ingat apa yang saya sebutkan sebelum ni tentang apa makna qaryah, ya ini bukan sekadar pengumpulan beberapa bilangan manusia, tetapi pengumpulan mereka dari sudut fikrah. Ya ini mereka bersatu dari sudut fikrah. Yang mana saya sebutkan dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut watilkal qura ahlaknahum lamma zalam. Ini ketika keseluruhan penduduk qaryah itu mereka yang mana menzalimi. Mereka ini tidak mahu beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka. Tetapi kenapa tidak dihancurkan terus penduduk ashabul qaryah selepas daripada mereka mengancam para rasul, bahkan mungkin sampai mereka telah pun membunuh para rasul kerana masih lagi ada orang-orang yang beriman. Dan tidak hanya beriman, tetapi dia melakukan kerja ataupun menanggung, memikul tanggungjawab para rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat lagi audien yang saya sebutkan minggu lepas, kita ada 3 audien. Audiens yang pertama adalah Nabi SAW sendiri. Ini sangat jelas pada ayat-ayat yang kita sebutkan sebelum. Audien yang ketiga adalah kaum musyrikin. Juga sangat jelas bagaimana ashabul qaryah memusuhi para rasul mereka, begitulah Nabi SAW dimusuhi. Dan yang ketiga, audiens yang ketiga adalah orang yang beriman. Yang mana walaupun seorang yang beriman, yang kita sebut pada ayat yang ke-10 ataupun ayat yang ke-11, innama tunziru man ittaba'az zikra, yang menunjukkan bahawa walaupun tidak ramai orang yang tidak akan beriman, nanti akan ada seorang sahaja yang akan beriman, tetapi dia beriman dalam keadaan sembunyi. Maka ayat 20 ini adalah satu urgensi ataupun satu bentuk motivasi Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman secara tersembunyi, secara diam-diam, dan dia seorang saja, untuk dia tampilkan keislaman dan juga keimanan dia. Dan disebabkan adanya orang yang masih beriman di tempat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih menangguhkan azab tersebut. Jika tidak, apa yang berlaku bila tidak adanya nahi mungkar di satu tempat, walaupun orang itu dia beriman, tetapi tidak berlaku nahi mungkar, maka keseluruhannya tempat itu akan Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Yang ini kita nampak, ya ini kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan satu tempat ataupun Allah memberikan ujian kepada satu tempat ini, bukan bermakna tempat itu tidak ada orang beriman, tetapi kemungkinan ya ini tidak berfungsi dengan betul sebagai orang yang mana nahi mungkar. Jadi kat mana-mana pun insya-Allah ada orang yang baik, tetapi orang yang baik pada diri sendiri sahaja tidak mencukupi, tetapi mestilah dia baik dengan bukan sekadar saleh tetapi muslih, dan cuba untuk jadi muslih. So ayat 20 ni kita nak faham adalah untuk antaranya adalah untuk kepada mereka yang mana beriman secara tersembunyi, untuk menzahirkan keimanan. Dengan menzahirkan keimanan, ya, mereka akan dikenakan beberapa perkara. Antaranya lelaki ini dibunuh, tapi ganjarannya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buat audiens ini sentiasa berkaitan dengan mukadimah, yang ini daripada ayat 1 hingga 12. Baik. Tuan-tuan yang puan Allah. Jadi kita tengok pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut
ayat yang ke-20. Allah SWT sebut waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa Rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari lalu memberikan nasihat kepada dengan katanya, wahai kaumku, turutlah Rasul-Rasul itu. Baik, seperti biasa, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan boleh message di inbox, di chat box tu, supaya saya dapat membacakan. Kalau nak bertanya, mungkin kita pergi pada akhiran sesi nanti kita bertanya. Baik, jadi kalau kita tengok di sini, satu persatu perkataan dan juga ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu. Allah kata waja'a. Ini saya dah sebutkan sebelum ini ketika mana ayat yang ke-13 iz ja'ahal mursalun. Ini perkataan ja'a ini tunjukkan bahawa sesuatu yang didatangi itu, ini orang pemuda hujung kota ini, dia mendatangi kaumnya itu dengan cara yang susah. Jauh perjalanannya, panjang prosesnya. Jadi lelaki ini tadi, walaupun dengan kesusahan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut aqsal Madinah, yakni hujung kota. Ini menunjukkan bahawa kota tak nampak di skrin, Ustaz. Boleh nampak ke? Jadi saya skrin pause tadi. Sekarang baru nampak. Dari sekarang awal baru nampak apa-apa pun. Maaf ya. Tadi memang tak ada apa sebelum tadi. Saya sebutkan mukadimah tadi tidak ada slide. Yang ni baru masuk ayat ni. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak perasan tadi. Saya freezekan skrin tersebut. Baik. Jadi wajah ini sesuatu yang didatangi dengan cara yang susah saya sebutkan dah sebelum ini, iaitu bahawa lelaki ini datang dengan cara yang susah. Antaranya Allah dah sebut selepas itu, iaitu Aqsal Madinah, dari satu tempat yang jauh. Rajulun, ya, ini dia lelaki yang mana yas'a, dia hanya berlari, dia tidak ada kenderaan, dia tidak ada orang kata apa, resource, kan? Tapi dia tetap juga datang kepada kaumnya. Jadi menunjukkan bahawa proses untuk dia sampai kepada kaumnya itu pun sudah sukar. Tetapi bagaimana tekadnya lelaki ini tadi, dia tetap juga meneruskan usaha dakwah para rasul tersebut. Baik. Kemudian kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Aqsal Madinah. Apa makna Aqsal Madinah ini? Iaitulah hujung kota. Ini dari sudut terjemahan. So, persoalan yang saya timbulkan pada minggu lepas, iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menukar perkataan qaryah, ashabul qaryah kepada Madinah, sedangkan lelaki ini juga sebahagian daripada penduduk tempat itu. Apa buktinya? Dia kata qala ya qaumi, wahai kaumku. Jadi menunjukkan bahawa dia juga sebahagian daripada mereka. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Madinah, tidak qaryah? Kerana satunya, qaryah ini adalah gabungan qaryah ini menjadi Madinah. Boleh kita katakan, kalau kita nak mudah faham, kalau dalam satu negara itu adalah Madinah, qaryah itu adalah negeri-negeri. Macam kita di Malaysia itu adalah Madinah, qaryah ini adalah negeri-negeri seperti Selangor, Perlis, Johor, Utara Selatan, Timur Utara Selatan, dan juga Timur. Ya, ini semua itu adalah qaryah. Kalau dalam satu negeri, maknanya negeri itu Kedah sebagai contoh, saya orang Kedah. Negeri itu Kedah, maka negeri itu Madinah. Qaryah itu adalah kawasan-kawasan Sungai Petani ke, Al-Wusta ke dan sebagainya. Jadi itu beza antara qaryah dan juga Madinah. Baik. Jadi ketika mana banyaknya qaryah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut lelaki ini datang daripada Aqsal Madinah. Aqsal Madinah, ini hujung. Kalau kita katakan sekarang ni, mungkin kita katakan
kalau dakwah para rasul itu di sekitar lembah Kelang. Ini untuk kita mudah faham. Maka lelaki ini mungkin datang daripada hujung nun di sana di Perlis. Datang ke lembah Kelang ini. Jauh perjalanan. Dan bila kita melihat bagaimana lelaki ini datang ke tengah kota bersama dengan kaumnya itu, menunjukkan bahawa dakwah para rasul ini menjadi viral. Kerana para rasul ini kebiasaannya, kalau kita tengok Nabi SAW dan juga para rasul sebelumnya, mereka ini dihantar kepada penduduk yang berada di tengah kota. Nabi Musa AS dihantar ke Mesir, penduduk di Mesir. Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang ini di tengah kota. Kerana apa? Kerana di tengah-tengah kota ini kebiasaannya berlaku pelbagai bentuk kemaksiatan dan kemudaratan. Nabi Lut AS, semua para nabi ini dihantar di tengah kota. Yang pertama, kerana kita tahu kehidupan di kota ini berbeza dengan kehidupan di luar bandar. Dari sudut keislaman, yakni pegangan agamanya itu berbeza. Dari sudut mudahnya akses kepada maksiat itu pun juga berbeza. Duduk di bandar mungkin lebih mudah nak akses kepada maksiat. Dan juga dari sudut orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempunyai kuasa kepada sesebuah negara ataupun sesebuah Madinah itu juga kebiasaannya berada di tengah kota. Macam kita di Putrajaya. Jadi sebab itu para rasul ini dihantar di tengah kota. Maka nak katakan bagaimana para rasul ini, walaupun penduduk yang berada di Lembah Kelang, ini saya dari sudut analogi, di Lembah Kelang ini tidak mahu beriman kepada rasul itu, tapi mereka tetap melaksanakan dakwah izja'ahal mursalun. Ini tetap juga melaksanakan dakwah ja'aha, yang mana saya sebutkan bahawa mereka tetap menyampaikan untuk kebaikan generasi ke generasi. Hingga kan dakwah itu menjadi viral. Kemudian bila dakwah itu menjadi viral, lelaki ini tadi, pemuda hujung kota ini tadi pun, dia mendengar dan juga dia beriman. Kerana orang yang berada di luar bandar lebih dekat dengan situasi ataupun keadaan untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat contoh kan, orang buat padi, melihat tumbuh-tumbuhan, tanaman, lihat kepada ternakan haiwan dan sebagainya. Yang mana kesemuanya ada unsur-unsur yang dapat menjadikan seorang itu beriman. Yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terangkan lebih lanjut nanti pada ayat ke-30 dan ke atas. 33 dan ke atas. Baik. Jadi kalau kita tengok para rasul diutuskan di tengah kota. Dan pemuda tersebut dia berasal daripada hujung kota. Ini menunjukkan bahawa beliau belum berkesempatan berjumpa para rasul. Kerana mereka diutuskan di tengah kota. Tetapi mereka tetap beriman. Dan ini ada para ulama yang mengatakan, kalau kita melihat di sudut nazam, ini susunan kisah dan juga ayat-ayat Al-Quran ini. Saya sebutkan tadi pada ayat 18, ada sebahagian ulama menyatakan bahawa para rasul ini telah dibunuh. Ataupun mereka ini telah dihalau. Dan arjumannakum, yang ini dijauhkan, dihalau ataupun diseksa. Menunjukkan bahawa lelaki hujung kota ini, yang dia dengar itu adalah viralnya dakwah. Dia belum sempat bertemu dengan para rasul, tetapi dia telah menyatakan keimanannya terhadap dakwah para rasul. Mesej itu. Jadi ini juga mesej kepada kita. Kita tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi mesej Allah Subhanahu Wa Taala, mesej Rasul daripada hadis Nabi SAW tetap ada dengan kita, yang mana sepatutnya ayat Al-Quran dan juga mesej hadis Nabi SAW menjadi punca hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sepatutnya orang mengatakan bahawa saya tak sampai lagi hidayah, tak sampai lagi seru. Tak sepatutnya. Kerana apa? Kerana mesej para rasul itu telah ada. Dan kita perlu
usaha untuk mendapatkannya sebagaimana lelaki. Dan kita tengok tadi, dari sudut lokasi maka ia menunjukkan jarak yang jauh kerana ia ibarat jauh daripada hujung kota. Dan kita melihat lelaki ini, beliau tidak dilahirkan dalam keadaan beriman. Tetapi beliau hanya beriman selepas daripada dakwah para rasul. Bagaimana saya sebutkan perkara ini? Kerana ia berdasarkan petunjuk ayat. Ini cara para ulama mengaitkan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang berada di dalam surah yang sama. Tafsiran ayat bil ayat merupakan tafsiran yang sangat baik, yang paling baik. Ya, ini dalam ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama tunziru man ittaba. Yang ini disebabkan Rasul, kalau Nabi SAW sendiri dan para Rasul ini, dia tetap menyampaikan dan sampaikan hingga akan lahirlah orang yang beriman. Orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ayat yang disebutkan ayat 11. Bahkan keadaan penduduk, semua penduduk yang tak mau beriman itu pun juga berdasarkan petunjuk wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja. Para rasul, 3 orang rasul ini menyampaikan, kalau tak menyampaikan pun sama, mereka tidak akan beriman. Tetapi Allah tetap sebut akan lahir seorang yang akan beriman, iaitu innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Bahkan Allah kata inna nahnu nuhyil mauta. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu menghidupkan yang mati. Dan kita sebutkan antara yang mati itu bukan sekadar kehidupan manusia, tetapi menghidupkan hati yang mati. Yang ini mendukung dakwah para nabi. Jadi lelaki ini tadi, yang ini berdasarkan Aqsal Madinah itu menunjukkan bahawa dia ini tidak sempat bertemu dengan para rasul. Yang pertama, jauhnya jaraknya itu, dan dia tidak dilahirkan dalam keadaan beriman, tetapi dia masih tetap beriman, dan bukan sekadar beriman tetapi dia mendukung dakwah para rasul. Ini kualiti yang ada pada lelaki tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan rajulun waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajul ini dalam bahasa Arabnya adalah lelaki. Dan lelaki ini bila disebutkan, ini menunjukkan kepada kelakian, iaitu keberanian. Iaitu bagaimana lelaki ini keberaniannya ditunjukkan adalah kerana dari sudut dia sanggup berhadapan dengan risiko, direjam ataupun dibunuh. Kita bayangkan kalaulah para rasul yang 3 orang tadi, rasul dengan kedudukannya yang tinggi pun, mereka ni ashabul qaryah ini mengatakan, kalau kamu tak berhenti, kami akan rejam, kami akan bunuh. Kita bayangkan kalau lelaki ini, dan dia bukan para rasul, dia bukan rasul, maka lebih lagi lah. Maksudnya ancaman itu lebih lagi berat kepada orang yang bukan rasul. Kerana apa? Satunya, kita mengetahui bahawa para rasul dan juga para nabi ini asmah, iaitu diberikan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara maksud asmah ini, iaitu maksum. Maksum ini bukan sekadar para rasul ini tidak berbuat dosa, tapi makna maksum ini juga antaranya adalah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, yang mana sebelum mereka selesai menyampaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mematikan mereka, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh membunuh mereka. Sebagaimana yang berlaku pada semua Nabi. Nabi SAW juga. Yang ini tidak ada yang boleh membunuh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, selagi mana tidak selesai dakwah kepada masyarakat. Jadi para Nabi sepatutnya kalau dia boleh memberi alasan dari sudut para Nabi ini, dia maksum, yang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun diancam. Siapa nak lindungi saya? Saya orang yang biasa. Tapi dalam keadaan itu, dengan sifat lelakinya itu rajulun, dia tetap mengambil risiko untuk menyampaikan dakwah. Sebab itu kisah ini merupakan kisah yang sangat besar pengajarannya kepada kita sebagai pengikut Nabi, para Nabi dan juga pengikut Nabi SAW. Kerana dakwah itu bukan soal dari sudut title yang kita ada.
Bukan soal kita ini ustaz, kita ini ulama, tetapi soal kesedaran. Kerana lelaki ini kita sebutkan tadi bahawa dia tidak pernah pun beralasan bahawa oh aku dulu pernah syirik. Kita insya-Allah mungkin majoriti pada kita yang ini tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut maknanya kita lahir-lahir dalam keadaan Islam. Lelaki ini tidak juga beralasan bahawa oh saya ni tak ada ilmu agama. Kita sebutkan tadi bahawa dia baru beriman. Dia baru beriman, maknanya dia pernah tidak beriman, maka dia pernah syirik. Ataupun dia sebelumnya tidak ada ilmu agama. Bahkan ketika mana dia beriman pun tidaklah orang kata apa, dia ambil degree dulu, tidaklah dia kalau kita dalam bahasa kita dia mengaji Al-Quran sampai habis dulu, tidak. Dan tak sempat pun belajar. Kita sebutkan bahawa dia tak sempat berjumpa dengan para rasul, menunjukkan bahawa dia tak sempat pun belajar dengan para rasul ini, dan menyebabkan dia rasa oh dia tidak layak untuk berbicara soal agama, apatah lagi soal dakwah. Tetapi tidak berlaku kepada lelaki ini. Ini dia tidak memberikan alasan-alasan sedemikian. Oh saya ni dulunya pernah buat kesilapan yang banyak. Saya ni manalah nak ada ilmu agama ni. Mana nak sempat belajar dengan dengan ustaz-ustaz. Manalah nak layak nak cakap bab agama ni. Jauh sekali lah nak ajak-ajak dakwah ni. Tetapi lelaki itu tidak beralasan. Jadi menunjukkan kepada kita sebagai orang yang menjadi pengikut para rasul, tanggungjawab yang diletakkan atas kita, Nabi SAW sebut, balighuni walau ayah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak kata balighu al-ulama, wahai ulama, sampaikanlah daripada aku satu ayat, tak. Nabi sebut umum kepada semua orang, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Ini kita mempelajari contoh pada kelas kita hari ini. Ini kita menyampaikan apa yang kita faham ini kepada rakan-rakan ataupun kepada ahli Quran kita. Baik. Jadi menunjukkan bahawa semua orang perlu menggalas tanggungjawab dakwah ini, bukan sekadar para ilmuwan, bukan sekadar para ulama, bahkan bukan sekadar para anbiya sahaja. Kerana lelaki ini dia mempunyai kesedaran yang penting, iaitu walaupun dah ada 3 orang rasul, tetapi dia tetap menyampaikan. Kalau sepatutnya kata 3 orang rasul dah sampaikan, cukup lah kan. Ini berapa lagi saya nak sampaikan kan? Dah 3 orang rasul ini mereka sampaikan, tak diterima. Takkanlah mereka ni nak dengar saya cakap saya ini orang biasa. Tetapi dia tidak memberikan alasan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana dia meletakkan urgensi bahawa dia perlu melaksanakan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yas'a, rajulun yas'a. Ini menunjukkan bahawa dia tergesa-gesa. Dia rasa urgensi untuk dia menyelamatkan kaumnya daripada azab yang diterjemahkan dalam bentuk ketangkasan pergerakannya itu. Yang ini berlari, yas'a. Yang ini kita sa'i kan? Daripada perkataan sa'i. Kita kan sa'i kan kita berlari anak kan? Yang ini bersegera. Ini menunjukkan bahawa lelaki ni rasa urgensi. Sebab apa? Sebab macam saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Rasul diancam, bahkan dalam ayat nanti Allah sebutkan bahawa ketika mana Rasul ini diperlekehkan, maka telah bermulanya Allah Subhanahu Wa Taala nak hantar azab kepada penduduk tersebut. Apatah lagi kalau dibunuh, dicederakan, disakiti, maka dekatlah azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. So lelaki ini rasa urgent, aku kena cepat ni. Sebelum mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada kaumku, maka aku akan sampaikan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut lelaki ini berlari. Berlari ni maknanya dia tidak mempunyai banyak sumber, tak ada kenderaan, tak ada orang yang datang nak membantu dia, bagi dia duit, bagi dia ni, tak ada persediaan yang orang kata apa lengkap untuk dia nak pergi dakwah. Dari sudut dia itu, tetapi dia tetap juga untuk berusaha menyampaikan. Ini kualiti yang ada pada lelaki. Yas'a. Bahkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, walaupun dia tahu bahawa 3 orang rasul ini ditolak, beliau pula keseorangan dan beliau pula bukanlah seorang nabi, tetapi rasa urgensi itu menyebabkan menolak untuk dia menyampaikan kepada kaumnya.
Dan ketika mana dia sampai kepada kaumnya apa yang beliau sebutkan, beliau mengatakan qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Jadi ucapan yang menyentuh jiwa dan juga membuka minda. Ya, inilah yang disebutkan sebagai balaghul mubin wa ma alaina illa al balaghul mubin. Ini ketika mana dah balagh, ketika mana mubin, maka sepatutnya mereka terkesan dengan apa yang disampaikan oleh lelaki tersebut. Maka beliau menyampaikan bagaimana yang dikatakan balagh dan juga mubin pada ucapan lelaki ini tadi. Ini balagh ini, iaitu apabila beliau menyebutkan wahai kaumku. Yang ini beliau mengiktiraf orang yang berada di hadapan dia ini sebagai kaum dia. Dia tak menyebutkan wahai orang kafir. Wahai orang kafir. Sedangkan memang mereka ini dah mengancam para rasul. Dia tak kata orang kafir. Orang yang degil. Kalau bahasa utara kata orang yang ketegak. Tak mau dengar cakap para rasul. Tak. Dia tak sebutkan perkataan tu. Tapi dia sebutkan wahai kaum. Jadi dengan lunaknya. Dan inilah yang berlaku juga pada Nabi SAW ketika mana apa yang dikenakan kepada Nabi SAW oleh orang-orang musyrikin, Nabi SAW tetap mengatakan qaumi. Dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi menyebutkan qaumi. Bahawa Nabi mengiktiraf mereka sebahagian daripada diri Nabi SAW. Ini wahai kaumku, aku ini daripada kalian. Mubin. Dari sudut sampainya pada akal. Kerana beliau menjelaskan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh kaumnya itu, iaitu adalah benar-benar mengikut para Nabi untuk selamat daripada azab. Kerana apa? Kerana azab ini, Rasul, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Mursal saya dah sebutkan di awal dulu, mukadimah dulu pada ayat yang ketiga. Makna mursal ni adalah orang yang menyampaikan mesej daripada orang lain. Para rasul ni menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa apa mesej yang disampaikan, peringatan azab itu adalah perkara yang gaib. Kalaulah perkara yang gaib ini diterima ajakan dia, maka kalaulah kata benda itu tidak benar pun, maka mereka tidak jadi apa-apa. Maknanya bila para rasul ni menyampaikan tentang perkara yang gaib, kalaulah kata mereka ni menerima peringatan daripada nabi, mereka terima, andaikan kata mereka terima peringatan daripada para nabi, tutup bila mana mereka mati, apa yang disebutkan tak berlaku. Contoh tak berlaku. Maka mereka telah pun terselamat dari sudut keburukan-keburukan yang berlaku di atas dunia. Tetapi kalaulah berlaku, dan sememangnya berlaku, apa yang para Nabi sebutkan tentang hari akhirat, azab itu adalah benar, maka ajakan para Rasul itu menyelamatkan mereka. Boleh faham tak? Bagaimana ia satu mubin. Yang ni, cuba kamu fikir dari sudut logik. Yang ni saya pernah baca. Ada orang di barat, orang yang tanya kepada dia, kenapa kamu buat baik? Sebab dia kata, sebab semua agama pada asasnya mengajakkan kepada kebaikan. Dia tidak beriman kepada hari akhirat. Cuma kalau di dalam Islam adanya hari akhirat, kalaulah saya sampai di hari akhirat, apa yang disebutkan oleh orang Islam itu benar, maka saya dah buat baik. Ini cara faham dia, saya dah buat baik. Kalau tak benar pun, saya hidup dalam keadaan yang baik di atas muka bumi ni. Nampak tak? Faham tak? Dari sudut logiknya. Kalau kita nak katakan dari sudut logik. Tapi sudah tentulah apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang dibawa oleh orang yang mana menyampaikan dakwah tentang azab, tentang hari akhirat ini adalah benar. Maka ajakan itu adalah ajakan untuk selamat. Ini kita bayangkan. Kalau contoh nak faham, contoh kita berada di atas highway. Mungkin lama dah kita tak naik highway kan. Ini bila kita lalu atas highway, jalan yang bertentangan dengan kita, tiba-tiba ada kereta yang bagi lampu high beam. High beam benda. Angkat high beam. Kita pun di tengah bawah ni slow sikit sebab apa? Mungkin ada roadblock ke, ada polis ke, ada accident ke dan sebagainya. Kita pun slow sikit. Bila sampai kat depan, kita tak ada apa pun. Kita pun jalan.
So bila kita slowkan sikit tu kereta kita, walaupun di depan tu tak ada apa, mungkin di depan tu tak ada robot, paling kurang kita telah berhati-hati. Betul tak? Paling kurang kita dah berhati-hati. Kalaulah kata memang ada roadblock, mungkin sebenarnya kereta tu dia bagi high beam sebab dia nak laju. Contoh, kereta yang di sebelah jalan tu. Tapi sebab apa kita cuba slowkan? Sebab kot-kot lah ada roadblock depan tu. Maka kalau betul ada roadblock, maka kita selamat. Kalau tak ada, maka tak apalah. Kita pun jalan lah. Teruskan perjalanan. Jadi begitulah kalau kita nak ikutkan logiknya. Dari sudut logik. Dari sudut apa yang akan berlaku, perkara yang berada di masa hadapan. Orang yang memberitakan tentang perkara yang berada di masa hadapan. Baik, kalau kita tengok lelaki ini tadi, dengan sifat dan juga dengan kualiti karakter yang ada pada diri dia, kalau tuan-tuan boleh kira ayat-ayat yang membicarakan tentang lelaki ini lebih banyak, ada 7 ayat berbanding ayat yang dibicarakan oleh para rasulnya hanya 6 ayat. Jadi bukan bermakna beliau ni lebih mulia pada rasul, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan pada ayat ini dan kisah lelaki hujung kota ini betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf sesiapa pun daripada kalangan, walaupun dia bukan Nabi tetapi dia telah menggalas tanggungjawab para Rasul dan Nabi, maka dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun manusia tidak mengenali dia di dunia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengiktirafnya sebagai selebriti di langit. Jadi kita, mungkin tuan-tuan pun di sekitar ataupun di sekeliling tuan-tuan ada orang-orang yang macam ni. Yang mungkin kita orang tak kenal pun dia ni siapa, tapi mungkin kita kenal secara peribadi. Dan kita tahu perwatakan dia. Kita tahu bagaimana kerja buat dakwah dia. Yang mana ketika mana beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kebaikan-kebaikan beliau diceritakan oleh orang lain. Ini menjadi selebriti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian sebelum daripada kita sebut pada ayat 21, sebelum ayat 21 yang menambahkan lagi, menunjukkan bahawa lelaki ini, pemuda hujung kota ini, menyebutkan dengan bentuk mubin dan juga baligh. Sebelum pada ayat 21, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk kita lihat sebentar ayat yang hampir sama yang kita sebut dalam Al-Quran sebagai mutasyabih Al-Quran. Hampir sama ayat 20. Kalau tuan-tuan perasan, ayat 20 surah Yasin yang kita bincangkan ini hampir sama pada ayat 20 juga surah Al-Qasas. Ini Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang ini kenapa hikmah ayat 20 ni wallahu a'lam. Pasti ada hikmah ni. Tetapi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas. Allah kata waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Tapi dalam ayat surah Yasin, atas ni surah Yasin surah Yasin ni 36. Surah Yasin Allah kata waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Perasan tak ada perbezaan? Saya nak sebutkan dari sudut perbezaan mutasyabih yang berdekatan ayat ni itu, tapi ada perbezaan. Perbezaan di sini adalah dari sudut takdim dan juga takhir. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan aqsal Madinah pada ayat 20 surah Yasin, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkemudiankan aqsal Madinah dan mendahulukan rajulan. So apa perbezaannya? Saya sebutkan perbezaan ini supaya kita nak nampak betapa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memilih cerita lelaki ini, satu pemilihan yang sangat tepat dan menggambarkan kehebatan karakter lelaki. Yang ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 36, pada ayat 20 yang ini surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini menunjukkan lelaki ini tadi ketika mana dakwah para nabi ini telah tersebar di Lembah Kelang dan juga ke seluruh negara. Lelaki ini datang daripada Perlis ujung Nun sana di utara, datang ke Lembah Kelang ini untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Itu ayat surah Yasin ayat 20. Baik, apa beza ayat surah Al-Qasas ayat 20 ini? Iaitu apa yang berlaku ini adalah kisah Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi Musa terbunuh lelaki Qibti, ini pemuda Qibti, maka ada seorang pemuda hujung kota yang mana datang kepada Nabi Musa, bagi nasihat kepada Nabi Musa, keluarlah daripada Mesir, pergilah lari. Nabi Musa pergi ke Madian kan. Pergilah lari. Sebab apa? Sebab Firaun
dah tahu kamu telah terbunuh pemuda Kibti ni dan mereka nak tangkap kamu. Apa bezanya pada surah Al-Qasas ayat 20 ini, iaitulah makna rajulun min aqsal Madinah, yang ini menunjukkan lelaki itu tak semestinya dia daripada hujung kota, tetapi dia berasal daripada hujung kota. Okey, mudah faham macam ni. Kalau tadi pada ayat surah Yasin ayat 20, kita katakan lelaki itu memang datang daripada Perlis, datang ke Lembah Kelang. Maksudnya dari sudut jarak itu memang dia datang daripada Perlis, datang ke Lembah Kelang. Itu surah Yasin. Tapi kalau surah Al-Qasas ini tunjukkan bahawa lelaki ini adalah dia berasal daripada Perlis. Kan? Dia berasal daripada Perlis, tapi dia duduk di tengah kota. Dia duduk di Lembah Kelang. Dia tu berasal sahaja daripada Perlis. Tetapi dia memang duduk di Lembah Kelang sebab dia duduk dekat dengan Nabi Musa. Maka dia pun sampaikan kepada Nabi Musa bahawa aku dengar berita bahawa Firaun ini datang dengan tentera dia untuk menangkap kamu. Boleh nampak tak? Faham tak? Kalau ada yang tak jelas mungkin boleh komen lah. Jadi nak menunjukkan bahawa yang lebih utama dan lebih Allah Subhanahu Wa Taala tekankan adalah cerita pemuda Yasin ini. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan bagaimana jarak ini tadi menyebabkan keteguhan dan rasa urgensinya itu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pemuda Yasin ini, dia datang kepada kaum dia adalah untuk memberikan ataupun menyampaikan dakwah. Tetapi lelaki yang mana dalam cerita Nabi Musa ini, dia datang untuk memberikan nasihat. Inni laka minan nasihin. Ini dia datang memberikan nasihat. Pemuda Yasin datang kepada kaumnya, iaitu dengan penuh risiko. Tetapi lelaki pada ayat surah Al-Qasas ini, cerita Nabi Musa ini, dia datang jumpa Nabi Musa. Tidak ada pun risiko dia kena tangkap dan sebagainya. Yang nak kena risiko kena tangkap adalah Nabi Musa itu sendiri. Nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulu dan mengakhirkan sesuatu perkataan, bahkan mungkin satu huruf dalam Al-Quran punyai perbezaan makna yang besar. So dalam ayat surah Yasin ayat 20 ni, Allah nak menggambarkan bagaimana kehebatan lelaki ini tadi dan juga bagaimana kemampuan dia dalam nak menyampaikan risalah dan juga dakwah para rasul. Baik. Kemudian lelaki ini menyebutkan, ittabi'u man la yas'alkum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu suatu balasan, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dan juga petunjuk. Baik. Jadi lelaki kuda hujung kota ni, dia menyebutkan kepada kaum dia sebab kenapa kamu kena ikut para rasul. Sebab apa kamu kena ikut apa yang disampaikan oleh para rasul? Dia ada 3 sebab. Yang mana sebab yang pertama ini sudah pun mencukupi untuk mereka ikut para rasul, iaitulah mereka ini adalah rasul. Itu sebab itu dia kata, qalu ya qaumi tabi'ul mursalin. Mereka ini adalah orang yang hanya menyampaikan, menunjukkan bahawa mesej itu bukan daripada mereka, mesej itu daripada Allah. Kamu, yang ini saya sebut minggu lepas, kebiasaannya orang yang mana terdahulu, kaum-kaum yang terdahulu, mereka ada keyakinan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tak beriman secara penuh tentang kekuasaan Allah, dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan semula, tetapi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dari sedikit kepercayaan mereka. Yang ini mereka tak beriman secara total. Yang ini dari sudut uluhiyah, hanya rububiyah, hanya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka menafikan terus para rasul. Maka ketika mana muda ini kata ittabi'ul mursalin, yang ini faktor yang pertama yang kamu kena ikut mereka adalah kerana mereka ini adalah orang yang diutuskan. Sebagaimana Nabi SAW, kamu kena ikut Nabi ini bukan kerana beliau ini adalah baginda, adalah rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang baginda sampaikan itu bukan daripada dirinya, tetapi daripada Allah Subhanahu. Itu faktor yang pertama. Tetapi cuba kamu perhatikan, kalaulah kata kamu tidak
kamu mengatakan bahawa mereka ini in antum illa takdzibun. Mereka ini bukanlah para rasul. Masih lagi berbaki dua perkara yang penting untuk kamu tengok pada diri mereka ataupun apa yang mereka sampaikan, iaitulah ittabi'u man la yas'alukum ajra. Itu yang pertama. Wa hum muhtadun, yang kedua. Yang ini ayat 21 ini nak memberikan gambaran kepada kita. Kalau hari ini yang ini kita dah tak ada rasul. Jadi kita nak ikut siapa? Kita nak ikut siapa? Maka kita ikutlah orang yang mana ittabi'u man la yas'alukum ajra, dan ikutlah orang yang wahum muhtadun. Apa maknanya dua sifat yang kedua yang ketiga ini, iaitulah orang yang benar-benar ikhlas, dan juga yang kedua wahum muhtadun, orang yang bercakap ini kita nampak bahawa percakapan dia itu adalah berdasarkan nas, berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti agama. Wahum muhtadun. Baik, kita tengok ayat ni. Jadi pemuda ini dia berhujah dengan mengatakan, yang pertama para rasul, mereka ini rasul, tapi kamu kata in antum illa takzibun. Kamu kata kepada para rasul ini mereka ini berdusta. Baik. Ada lagi dua faktor, iaitu mereka ini tidak meminta sebarang balasan. Ini supaya kaum dia berfikir, kalaulah kamu ikut para rasul ini tak minta apa-apa pun daripada kamu. Dari sudut dunia ini kamu tak ada rugi apa-apa pun. Ini dia cuba orang kata apa, dari sudut mubin ni tu, memperjelaskan supaya mereka fikir balik. Para rasul ni tak minta apa-apa pun daripada kamu. So di sini tunjukkan bahawa keikhlasan para rasul tersebut. Ini mereka ni benar-benar ikhlas. Cuma persoalannya juga adalah, adakah makna ikhlas ini adalah orang yang tak boleh meminta apa-apa? Sebab ajar ini juga boleh jadi maknanya bukan sekadar meminta balasan, tetapi juga mungkin upah dan sebagainya. Adakah orang yang menyampaikan dakwah, adakah orang yang menyampaikan Islam, ilmu kepada orang lain tidak boleh orang kata apa, tidak boleh menerima upah? Adakah orang mengajilah katakan, orang mengaji Al-Quran selalu menjadi isu. Ini adakah orang yang mengaji ni perlu ikhlas semata-mata, tak perlu minta upah? Kalau orang kata apa, letak harga yang tinggi sikit, bila mengaji, kata oh inilah orang yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ini kefahaman yang kita kena faham. Ini makna ketika mana orang yang ikhlas, orang yang mana tidak meminta upah, ini bukan bermakna orang yang tak diberi upah. Dan juga ketika mana dia meminta upah, tidaklah bermakna dia menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yashtaruna bi ayatin samanan qalila. Boleh keluar dalil kan? Orang yang mengajar ni tak seolah-olah menjual ayat Allah. Tidak sedemikian. Yang dimaksudkan menjual ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada ahlul kitab, adalah apabila wahyu mengatakan sesuatu perkara. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini adalah satu benda yang haram. Tetapi disebabkan manusia ataupun masyarakat ketika itu tak boleh terima kata benda ni haram, maka adanya orang-orang agama yang mana mereka mengubah ayat-ayat tersebut, mengubah hukum tersebut supaya ia nampak relevan dan kekal relevan di mata masyarakat. Mudah ceritanya, dia sanggup mengubah ayat, tak mengubah ayat Quran, tapi mengubah hukum hakam dengan pelbagai alasan supaya manusia boleh tetap dengan boleh tetap menyokong diri dia, dan dia mendapat habuan dunia. Ini makna orang yang tak ikhlas, orang yang mana menjual ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. So bagaimana seorang yang menyampaikan dakwah ini, dia nak cuba ikhlas dalam masa yang sama, dia mendapat apa yang setimpal dengan usahanya, iaitu perlukan kepada persediaan. Makna kata ketika mana dia nak menyampaikan sesuatu, dia tidak hanya menyampaikan kerana oh tak apalah, aku nak sampaikan ni, aku dah tahu dah aku nak sampaikan apa. Bila sampaikan, cerita macam-macam, masuk benda-benda yang lucah, benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tak sahih, tak buat
buat orang kata apa, tak buat ulang kaji bacaan-bacaan, hanya menyampaikan, maka pada waktu ni kita kena check balik sebagai orang yang menyampaikan. Ini mungkin peringatan lebih kepada diri saya sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wahum muhtadun. Ciri yang kedua adalah mereka ini hak dari sudut ucapan mereka. Ini ikhlas sahaja tapi tidak benar ucapan tak jadi juga. Sebab itu Fudail bin Iyad mengatakan antara ciri penerimaan amalan itu adalah yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah muwafaqat li syarak. Yang ini bertepatan dengan syarak, bertepatan dengan perkara yang hak. Maknanya dari sudut apa yang disampaikan oleh para rasul ini, yang mana disebutkan mendapat hidayah kerana dakwah mereka benar-benar tidak mengharapkan balasan, bahkan ia terbukti dengan karakter mereka. Jadi Nabi SAW sendiri apa yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bukan sekadar Nabi, tapi semua mursal, semua orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ala siratim mustaqim. Dan ini kalau kita tengok contoh, ada manusia yang mana dia kata dia buat kerja amal dia. Saya buat ini kerana kamu, kerana kalian. Saya tak harapkan balasan. Tapi ternyata karakter dia itu tak mencerminkan sedemikian. Maaf saya sebut. Kalau contoh paling mudah kita nak contoh. Kita tak sebut kepada mana-mana orang, kepada sesiapa. Contohlah kata ahli politik. Contoh. Dia kata saya buat ini kerana rakyat, saya buat ini kerana ni. Tapi kita tengok apa yang mereka laksanakan seharian itu tak mencerminkan mereka buat itu kerana rakyat. Sebagai contoh, saya tak kata kepada mana-mana. Ini secara umumnya, kebiasaan yang kita nak faham dari sudut apa makna Rasul itu ataupun seorang pendakwah itu sebagai muhtadun. Dia ini mempunyai dua sifat yang penting ketika menyampaikan dakwah. Lelaki ini kata, bukan sekadar mereka mursalin, kamu kata in antum illa takzibun, tapi mereka masih lagi berbaki dua perkara yang mana menjadi ciri yang penting dalam mereka menyampaikan dakwah, iaitulah mereka ikhlas dengan sebenar-benarnya dan benar ucapan mereka yang terbukti melalui karakter mereka. So apa lagi alasan untuk kamu menolak mereka? Seolah-olah sedemikian. Baik. Kemudian, ini menarik. Kemudian lelaki ini mengatakan, wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan apabila ditanyakan, sudahkah engkau menerima agama mereka? Nah, ini Ashabul Qaryah ni tanya kepada lelaki tersebut. Lelaki ujung kota. Kemudian lelaki ni kata, wa ma liya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan daku dan yang kepadanya lah aku dan kamu semua dikembalikan. Ini menarik, ini lelaki ni. Ya, ini bila dia nak menyebutkan tentang syirik, ini tidak menyembah Tuhan yang mana menciptakan, maka dia tak kata kenapa kamu tak sembah Tuhan yang menciptakan kamu, tidak. Tapi dia sebutkan kepada diri dia. Lelaki ni kata apa? Wa ma liya la a'bud allazi fatarani. Ini dia nak sebutkan satu perkara yang buruk, maka dia mulakan dengan diri dia supaya orang yang mendengar tu tak tersinggung perasaan dia. Yang ini seolah-olah dia mengatakan, adakah patut aku tak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Ini dia tak kata kenapa kamu tak ciptakan, kenapa kamu tak sembah Tuhan yang menciptakan kamu, tak. Tapi dia melontarkan persoalan yang menyebabkan mereka ini berfikir, kenapa Tuhan menciptakan dia dan Tuhan juga menciptakan aku. Ini Tuhan menciptakan aku, ini menunjukkan bahawa Tuhan menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lelaki pemuda ujung kota tadi, dan juga Allah menciptakan kaumnya. Kalau dia mengatakan bahawa kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku, maka sebenarnya dia nak mengatakan kepada kaum dia, kenapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu? Dia faham tak ayat ni? Ini maknanya, walaupun dia menujukan perkara itu kepada diri dia, tetapi persoalan itu dipanggil istifham ingkari. Ya, ini dia nak
tujukan kepada kaum dia, kenapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, tetapi dengan menggunakan bahasa diri dia. Sebab apa? Sebab perkara itu seolah nampak macam ini tidak menyembah Allah. Maka dia nak menjauhkan daripada rasa tersinggung. Dan yang kedua, apabila peringatan itu diberikan kepada orang lain, dia akan lebih memberi kesan apabila kita menceritakan pengalaman peribadi. Contoh kalau kita pernah naik flight, contoh naik flight. Kita pernah naik flight. Kita kata contoh syarikat A, bila kita naik syarikat A ni memang bagus. Dari sudut masa tak delay. Kalau delay ada dia punya lounge dia boleh duduk dan sebagainya. Tapi kalau syarikat B ni memang teruklah. Ini kita menceritakan berdasarkan pengalaman kita. Maka yang mana lebih pengaruh sudah tentu cerita tentang ataupun dengan pengalaman. Maka lelaki ini tadi seolah-olah nak menceritakan kenapalah aku yang juga dahulunya tidak menyembah, adakah itu patut, sedangkan wa ilaihi turja'un, sedangkan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala khusus. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebut wa ilaihi, yakni menunjukkan bahawa kepada Allah Subhanahu wa taala lah semata-mata. Dan yang menariknya dia tidak mengatakan wa ilaihi arji'un. Ini kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala aku kembali, tak. Tapi dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala turja'un, antum, kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalian dan aku. Faham tak? Jadi ayat ini dia bermulakan, dia ceritakan tentang diri dia, yang mana adakah patut aku tidak menyembah Allah yang menciptakan aku, sedangkan kalian akan kembali kepada Allah. Jadi soalan sebenarnya dia nak mengatakan, adakah patut kalian tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kalian, sedangkan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sebutkan kalian, maka termasuklah diri dia. Sebab apa? Sebab aku juga sebahagian daripada kamu. Ya qaumi. Aku juga sebahagian daripada kamu. Jadi nak menunjukkan bahawa keikhlasan dia tadi. Yang mana lelaki ini juga ada ciri yang kita sebutkan sebelum ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang keikhlasan dan kasih sayang dia dalam menyampaikan pesanan. Kerana dia tidak mahu bercakap buruk tentang orang lain. Dan kita sebut fatir, saya sebut di awal dulu bahawa fatir ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mendahului penciptaan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa pelagian, tanpa ada panduan. Maka dan makna fatir, fatarani ini juga boleh membawa makna menjadi hamba adalah fitrah yang Allah campakkan dalam diri manusia. Fatarah, fitrah. Jadi kalau kita nak faham ayat ni dengan bahasa yang mudah, soalahnya lelaki ini nak katakan kepada kaumnya, bagaimanakah mungkin aku ini tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku daripada tiada kepada ada. Ini fatarani. Yang Tuhan yang menciptakan, yang pertama sekali menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, tanpa sembarang panduan, yakni tanpa sembarang pelagiat dan kecacatan, tak ada kecacatan, lalu mencampakkan fitrah beriman, sedangkan kepadanya lah juga aku akan kembali. Soalan terjemahan dia selepas daripada tafsir yang kita sebutkan, tadabbur yang kita sebutkan itu, soalan terjemahan dia sedemikian. Sama juga soalan dia nak menyebutkan kepada kaum dia, bagaimanakah mungkin kalian tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kalian daripada tiada kepada ada, tanpa sebarang panduan dan kecacatan, lalu mencampakkan fitrah beriman kepada diri kalian supaya kalian beriman, sedangkan kepadanya lah juga kalian akan dikembalikan. Dia faham maksudnya daripada ayat. Nanti kita akan sebut pada ayat 30. Yang ini Allah Subhanahu wa taala sebut, ya hasratan 'alal ibad. Ini sungguhlah sedih, rugilah hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf walaupun mereka ini tak beriman, Allah mengiktiraf mereka ini sebagai hamba. Kerana apa? Kerana fitrah beriman itu Allah Subhanahu wa taala telah campakkan kepada diri setiap manusia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, mauludin
yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawwidunahu aw yunassirunahu. Setiap daripada manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang ini menunjukkan fitrah yang Allah campakkan, fitrah beriman tu. Tapi ibu bapa mereka lah yang mencorakkan mereka menjadi Yahudi, menjadi Nasrani dan sebagainya. Baik. So lelaki ini nak sebutkan apa poinnya? Kenapa kamu tak sembah Allah yang menciptakan kamu dan yang mencampakkan fitrah beriman tu pada diri kamu. Sedangkan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu. Baik. Dan beliau menyebutkan lagi, a'attakhizu min dunihi alihah. Sekali lagi dia menyebutkan, patutkah aku menyembah beberapa tuhan? Ini disebutkan diri dia balik. In yuridni ar-rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhu syai'a wala yunqizun. Patutkah aku menyembah beberapa tuhan lain daripada Allah? Sudah tentu tidak patut. Jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan daku dengan sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepadaku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan daku. Baik. Yang ini kita tengok lelaki ini masih lagi menggunakan pendekatan balagh dan juga mubin. Yang ini dia tidak mengkritik pegangan orang lain dengan hentaman, tetapi dia menyatakan sebab apa pegangan itu tidak bersesuaian. Ini satu benda yang penting. Kita tengok dalam diskusi agama-agama, kalau tuan-tuan mungkin berminat dalam diskusi perbincangan perbandingan agama, mungkin tengok Dr. Zakir Naik ataupun Ahmad Didat yang dulu, kita melihat bahawa mereka tidak menghentam dari sudut kamu buat macam ni, tak. Mereka banyak mendatangkan rujukan-rujukan daripada kitab lawan mereka ataupun Injil ataupun Bible lah, daripada Bible yang menyatakan patutnya benda ni tak bersesuaian. Yang ni lelaki ini tadi dia tak mengkritik dari sudut, dia tak hentam bahawa kamu buat ini, syirik dan sebagainya, tapi dia sebutkan bahawa kenapa tak bersesuaian ataupun tak patut untuk kamu syirikkan Allah Subhanahu. Bahkan kamu bukan sekadar menolak Tuhan selain Allah, menolak Tuhan bersama Allah dan menolak wasilah kepada Allah. 3, yang ini total kepada ubudiyah yang benar itu, iaitu pada 3 perkara. Lelaki ini sebut a'attakhizu min dunihi alihah. Adakah patut aku menyembah Tuhan bersama ataupun Tuhan selain daripada Allah? Ini menunjukkan bahawa Allah dan juga ada Tuhan yang mana dikata Tuhan yang lain yang mana patutkah ia disembah? Sudah tentu tak patut. Sebab apa? Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Ataupun yuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Ya, ini kalaulah kita faham ayat ini, yang kedua ini adalah dari sudut Allah ada, kalau ada Tuhan yang lain, yang mana Tuhan yang lain ni dia tak boleh memberikan syafaat. Maknanya dia tak boleh ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penolakan yang kedua. Dia faham tak? Penolakan yang pertama maknanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Yang ini tidak ada Tuhan yang berkuasa lebih daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Kerana ada juga kaum-kaum yang terdahulu yang mana bahkan orang musyrikin sendiri, mereka ini ada keimanan, keyakinan kepada kewujudan Allah, tapi mereka menyembah selain daripada Allah itu bersama dengan Allah. Ini menyembah berhala bersama dengan Allah dan juga sebagai wasilah wala yunqizun, kerana untuk menyelamatkan ini adalah orang yang mana ada kebolehan, kemampuan untuk menyelamatkan. Ini dari sudut wasilah dia tu. Maka ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lelaki ini sebut tentang penolakan secara total Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah, bersama dengan Allah ataupun wasilah. Yang ini maknanya adanya wasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jenis Tuhan kita kena tolak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang difahami dengan dalam
lafaz kita, syahadah kita la ilaha, yang pertamanya la ilaha, tidak ada Tuhan secara totalnya yang baik yang selain Allah, baik bersama Allah, baik wasilah kepada Allah. Kerana apa? La ilaha illallah, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Baik, yang kedua, a'attakhizu min dunihi alihah, adakah patut aku mengambil Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan? In yuridni ar-rahmanu bidurri, jikalau ar-rahman, ini satu benda yang menarik. Allah Subhanahu wa taala sebut sifat Allah ar-rahman, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan jikalah Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu menginginkan kemudaratan. Persoalannya yang kita, kalau kita fikir, kalaulah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Ar-Rahman, adakah dengan sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemudaratan kepada manusia? Kalau kita kata Allah Al-Jabbar, Al-Aziz, ini mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki kemudaratan kepada sesuatu ataupun kepada seseorang, mungkin kita kata lebih bersesuaian dengan sifat tu. Kerana sifat Ar-Rahman ni penyayang. Dur ni adalah sifat kemudaratan. Yang sepatutnya kalaulah penyayang ni, sudah tentulah dia bertentangan, berlawanan dengan memudaratkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut in yuridni ar-rahmanu bidurrin. Maka apa makna bahawa Ar-Rahman ini mahukan kemudaratan? Pertama sekali, kenapa Allah Subhanahu wa taala guna perkataan Ar-Rahman? Kerana kalau kita perasan dan kita ingat balik apa yang disebutkan oleh Ashabul Qaryah kepada para rasul. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-Rahman. Ini perkataan Ashabul Qaryah yang menyindir pada rasul. Wa ma anzala ar-Rahmanu min syai'. Mereka menggunakan perkataan Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan balik perkataan Ar-Rahman itu untuk memberitahu kepada mereka hati-hati bahawa Allah Subhanahu wa taala sememangnya Maha Pemurah. Walaupun kamu ucapkan dalam bentuk sindiran, wa ma anzalar rahman, kita sebutkan bahawa itu sindiran. Tetapi ingat, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala juga Al-Aziz, Tanzilal Azizur Rahim. Ingat balik ayat yang kelima surah Yasin. Tanzilal Azizur Rahim, dalam sifat Rahim Allah Subhanahu wa taala juga Allah masih lagi Al-Aziz, yakni Allah masih lagi berautoriti nak menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Jadi ini mudah cakap kalau kita katakan kalau manusia lah. Contoh, walillahi masalul a'la. Tapi kalau kita katakan manusia, kamu nampak dia baik, tapi jaga kalau sekali dia marah, macam itulah soalan yang kita kata. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sememangnya pemurah, tapi kamu kena hati-hati. Yang ini disebabkan keingkaran kamu, maka pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu juga Allah sebagai Al-Aziz yang mana berautoriti menghukum. Bahkan juga kita boleh maknakan dengan makna pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ini, bererti Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan manusia yang membawa bencana. Ini Ashabul Qaryah tadi, yang mereka ini membawa bencana dari sudut mereka tak mau menerima hidayah para rasul ini tadi, yang menyebabkan Allah menghapuskan mereka sebagai rahmat kepada orang lain, iaitu terselamat daripada kejahatan mereka. Itu makna yuridunir rahmanu bidurrillah. Ini menunjukkan bahawa kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan Rahman, penyayang, dengan perkara yang memudaratkan. Satu, kamu jangan ingat bahawa Allah semata Ar-Rahman, tetapi Allah juga Al-Aziz. Allah juga yang boleh berkuasa membalas apa segala yang kamu lakukan. Dan kamu kena ingat, makna Ar-Rahman itu juga adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang lain, manusia yang lain. Tak mau pengaruh kamu ni terbawa kepada manusia yang lain, maka Allah menghapuskan kamu sebagai rahmat kepada orang yang lain. Itu makna. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, in yuridnir rahmanu bidurrillah tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yun.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut tiada manfaat syafaat. La tughni anni syafa'atuhum. Ini menunjukkan kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada manfaat pun syafaat mereka. Kamu nak doa daripada mereka dijauhkan daripada azab, tak ada apa pun mereka boleh memberikan syafaat kepada kamu. Dan mereka juga tak boleh memberikan keselamatan kepada kamu. Terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia datang dengan rahmat. Ini menunjukkan bahawa satu lagi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Rahman, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala manusia akan mendapat syafaat dan juga manusia akan mendapat keselamatan di hari akhirat. Maka kita sebutkan tadi tidak ada siapa pun Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala yang sama sifat Allah dengan sifat Allah yang Maha Penyayang, yang mana penyayang itulah yang memberikan rahmat. Maka ketika mana mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh memberikan syafaat dan juga tidak boleh memberikan keselamatan, kerana mereka bukanlah orang yang ataupun berhala-berhala yang disembah itu tidak mendatangkan ataupun tidak boleh memberikan rahmat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada manfaat pun daripada penyembahan kamu terhadap berhala ataupun selain daripada Allah Subhanahu. Nampak tak? Bagaimana disebutkan itu dengan balagh dan juga bin. Ini balagh dari sudut dia tak mengkritik pegangan, tetapi dia sebutkan kenapa tak bersesuaian. Baik. Kemudian dia menyebutkan lagi inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku kalaulah melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sekali lagi dia menyebutkan. Indahnya bahasa lelaki ni tadi. Dia tak kata bahawa kamu ini sesat. Tak. Dia kata kalaulah aku melakukan, yakni menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah selain daripada Allah bersama dengan Allah, ataupun menjadikan wasilah untuk penyembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni melakukan syirik, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini soalan dia nak kata kepada kaum dia, kalau kamu buat sedemikian maka kamu itu berada dalam kesesatan. Tapi dia tak kata kepada kaum dia, dia tunjuk kepada diri dia. Kemudian dia kata inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sekali lagi dia menyebutkan, aku telah beriman kepada Tuhan kalian. Dia tak kata Tuhanku, kerana Tuhan kalian juga Tuhan aku. Maka dengarlah nasihatku. Disebutkan. Dengan pengetahuanku, ini lelaki ini menyebutkan tentang Ar-Rahman, maka jika masih lagi aku mensyirikkan, sungguh aku tersesat kerana pintu hidayah terkunci. Tersesat ni macam mana? Kalau kita ingat balik, bagaimana dalam ayat yang ke-9 Allah Subhanahu Wa Taala sebut waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, ini ada 3 pintu hidayah yang mana bila terkunci tak tahulah jalan nak keluar, tersesat daripada perjalanan kehidupan itu. Dan aku beriman dengan Tuhan kalian kerana ia juga Tuhanku. Inni amantu bi rabbikum. Ini dia telah memberikan fitrah keimanan kepada semua manusia yang disebutkan tadi. Maka dengarlah aku. Kenapa dia mengatakan fasma'un? Kenapa dia mengatakan dengarlah ucapanku? Kerana pemuda ini tahu bahawa para rasul ini mempunyai peranan dan dia juga mempunyai peranan. Yang keduanya tidak saling bertentangan, bahkan melengkapkan. Saya sebutkan dia tadi kualiti yang ada pada diri dia. Yang ini dia tahu bahawa para rasul ini ada peranannya. Dan aku ada peranan aku menyampaikan. Maka aku tetap akan menyampaikan, maka dengarlah. Kalau kita fikir, siapalah nak dengar dia ni? Dia ni dah lah datang daripada mana-mana tak tahu. Yang mereka tak dengar itu adalah para rasul, tapi dia tetap juga menyampaikan. Dan yang kedua, kadang-kadang ada manusia sebagai contoh kalau saya sebutkan, kadang-kadang mungkin ada murid-murid yang nakal ni, sebagai contoh, bila para guru dia cakap, dia tak mau dengar. Tapi bila ada kawan dia kata, dengarlah cakap cikgu tu, kesian kat cikgu. Cikgu dah cakap berkali-kali sebagai contoh. Maka mungkin dia akan terasa. Ini pemuda ini faham. Walaupun mereka ini tak mau mendengar perkataan para rasul, tapi mungkin ada kemungkinan
mereka ini akan dengar percakapan aku, maka tetap aku akan sampaikan dakwah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka dengarlah ucapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Kalau tengok dalam terjemahan tu disebut setelah dia mati. Kenapa? Sebab selepas daripada tadi dia kata, dia mengaku, kan mereka tanya tadi, adakah kamu dah beriman dengan Tuhan mereka, yang Tuhan para Rasul? Dia tak sebut lagi. Dia sebut dulu kenapa tak sepatutnya aku beriman selain Allah. Kemudian barulah dia mengaku, inni amantu bi rabbikum. Barulah dia sebut bahawa sesungguhnya aku telah beriman. Jadi ketika mana dia telah menyatakan keimanannya itu, tiba-tiba Allah kata dia masuk syurga. Maka para ulama tafsir menyebutkan bahawa ketika mana dia telah mengakui keimanan dia itu, maka dia telah dibunuh. Dan cara dia dibunuh itu tak mudah. Sebagaimana para rasul diancam, dibaling batu dan dikenakan wala yamassannakum minna azabun alim. Ini menunjukkan bahawa lelaki ini juga dikenakan azab-azab yang teruk hingga menyebabkan kematiannya. Dan ketika mana dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala kata kepadanya, qila dukhulil jannah, masuklah ke dalam syurga. Dan ia berkata, alangkah baiknya, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kaum tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, tentang perkara yang menyebabkan aku diampun oleh Tuhanku serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan syurga ini bukan sekadar kepada para anbiya, tetapi Allah juga menjanjikan syurga ini kepada orang yang mengikut jalan para anbiya, ittabi'ul mursalin, jalan yang dilalui oleh para anbiya yang berada di atas ala siratin mustaqim. Baik, saya sebut yang tadi bahawa dia telah dibunuh oleh kaumnya kerana ajakannya itu, dan sudah tentu beliau tidak mati dengan mudah kerana Rasul juga diancam. Dan kita tengok di sini bahawa iman itu Allah Subhanahu wa taala tak ukur dari sudut masa. Dan Allah hanya ukur dari sudut ketulinan yang menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan dia ke dalam syurga bukan kerana dia dah beriman lama dah, tapi dengan keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah menjemput kasih sayang Ar-Rahman untuk masukkan dia ke dalam syurga. Ini kita tahu dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Bukhari, ada cerita pemuda yang 99 orang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Kemudian dipendekkan cerita ketika mana dia bertemu dengan seorang abid kata tak ada dah bagi dia taubat, maka dibunuh abid itu. Kemudian dia jumpa dengan para ulama, dengan seorang ulama ni kata, bagi kamu taubat, tapi kamu kena tinggalkan tempat yang kamu, sebab apa, suasana itu tak membantu untuk kamu berubah. Maka ketika mana dia berada dalam perjalanan, Allah mematikan dia. Dia tak sempat pun nak beriman sebenar-benar, tetapi disebabkan ketulinan keimanan dia itu kan diukur berapa lama masa dia beriman. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Di sebaliknya, bagi orang yang mana mereka telah sebati dengan dosa, maka segala orang yang mengajak kepada kebaikan, mereka menganggap ia sebagai ancaman. Termasuklah Nabi SAW. Dan menariknya lelaki ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang menunjukkan keikhlasan dia dalam berdakwah itu, apa yang Allah katakan, iaitu sebutan dia, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ini keindahan syurga. Ketika mana dia dah masuk ke dalam syurga, yang cantiknya dalam hadis Nabi SAW, la ainun ra'at wa la uzunun sami'at, tidak ada mata yang pernah nampak, tidak ada telinga yang pernah dengar, tapi disebabkan ketulusan dan juga keikhlasan dia menyampaikan dakwah itu lebih tinggi, walhal dia dibunuh oleh kaum dia, dia tetap menyebutkan, kalaulah kaum aku. Kita bayangkan kalau kita sampai ke tempat yang indah, tempat yang cantik, yang mana kita dah lupa dah segala perihal dunia. Ini masuk ke dalam satu tempat yang indah. Jadi kita tak fikir dah apa-apa dah. Kita fikir kita nak menikmati tempat tersebut. Tapi lelaki ni tak.
Ketika mana dia nampak syurga, apa perkara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebutkan itulah yang diteringatkan tentang kaum dia. Walhal dia melihat syurga yang penuh dengan kenikmatan, dia menunjukkan bahawa orang yang mana menjadi karakter ahli syurga ni adalah orang yang menyebarkan kasih sayang. Kalaulah kita melihat orang yang mana berdakwah ini, dakwah dia itu, ajakan dia itu, yang ini ajakan untuk membenci manusia, benci orang tu, benci orang ni, kutuk orang tu, orang ini, bukan mengkritik pemikiran, bukan mengkritik hujah. Kerana lelaki ini juga mengkritik hujah, mengkritik pemikiran. Tapi orang yang mengajak kepada bencilah orang ni, bencilah orang tu, bencilah kumpulan ni, maka kita tengok dia tak sama seperti mana karakter yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai seorang pendakwah yang mendapatkan syurga. Yang mana seorang pendakwah yang mendapatkan syurga ni, karakternya itu adalah karakter yang menyebarkan kasih sayang sesama manusia. Ini yang paling penting. Bukan nak menegakkan dia sudut aku yang paling betul, aku yang tak. Tapi yang mana menyebarkan dakwah ini dengan penuh kasih sayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya'lamun, yakni seolah-olah ketika mana dia berada dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab, dia melihat kaum dia yang masih ingkar. Dia dah dibunuh mati syurga, dan dia dibukakan pada dia untuk melihat kaum dia yang masih ingkar, jikalah mereka ini mengetahui. Ya'lamun ini menunjukkan fi'lul mudhari' yang sentiasa berlaku. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi, lelaki ini sebut apa? Bima ghafara li rabbi. Ini dua nikmat yang dia dapat, iaitulah pengampunan, dan yang kedua adalah wa ja'alani minal mukramin. Kalau tuan-tuan tengok balik ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fabashshirhu bimaghfiratin, maghfirah, pengampunan, wa ajrin karim, dan juga kemuliaan. Sebab itu saya katakan tadi di awal, kisah ini adalah kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang lelaki yang beriman secara tersembunyi dan dia menzahirkan keimanan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan seperti mana yang Allah sebut dalam ayat yang ke-11, fabashshirhu bimaghfiratin. Kalau yang tadi busyra sahaja, tapi lelaki ini telah pun mendapat bima ghafara li rabbi, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut dah kenapa pengampunan terlebih dahulu, kerana ketika mana manusia ini sedar tentang kelemahan diri dia, dosa yang dia lakukan, maka pengampunan itulah yang paling penting. Dan yang kedua, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ajrin karim, dimuliakan. Ya, ini dimuliakan antaranya disebutkan oleh para ulama adalah mendapat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik pada ayat ini, disebutkan kata bima ghafara li rabbi. Sedangkan dalam ayat sebelumnya dikatakan inni amantu bi rabbikum. Ini kerana apa? Kerana dia telah memasuki syurga dan merasa nikmat bahagia, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salam seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhanku seorang. Nikmat bahagianya, sebab itu para ulama menyebutkan antara nikmat paling besar adalah nikmat salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Selain daripada nikmat-nikmat yang kita selalu baca tentang sungai dan sebagainya. Baik. Kemudian, sikit lagi tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun." Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami. Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat, maka dengan serta merta mereka sunyi sepi, tidak hidup lagi. Baik. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada kaum dia. Ini Allah kata wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sam. Ini kami tidak menurunkan kepada kaumnya. Ini kepada kaum pemuda Yasin ini apa-apa pun. Tentera-tentera kami. Ini kebiasaan orang yang menafikan kebenaran, yang ini menafikan azab ini, mereka akan mempersoalkan mana azab tak datang pun,
Ini berlaku kepada orang musyrikin. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, mereka mengatakan, kalau betul lah apa yang kamu sebutkan tentang azab-azab yang akan menimpa kami, mana tak ada pun azab, tak ada pun tentera, sebab azab ini biasa difahami dengan datangnya satu kumpulan gerombolan tentera yang besar menghancurkan mereka, menghancurkan orang-orang yang kecil. Jadi mereka menganggap tak ada pun Tuhan menghantar tentera nak menghancurkan kami. Maka dengan sifat kesombongan, yakni mereka menolak dakwah para rasul dan dakwah lelaki ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghina mereka dengan tidak menghantar satu pun jundi, tentera Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga nak menyatakan pada ayat 28 ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segalanya. Allah tak perlukan sesiapa ataupun apa-apa pun nak membinasakan manusia. Ini hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu pun kepada malaikat, tak perlu pun kepada sesiapa yang membantu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa Allah menciptakan? Kerana nak menunjukkan kekuasaan Allah. Bahawa semua makhluk perlu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak melakukan, ini menunjukkan bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah satu perbuatan yang dahsyat, kesombongan yang cukup orang kata apa, cukup besar, yang mana Allah sehingga kan Allah tak turun pun satu tentera, Allah sendiri yang menghapuskan mereka, Allah sendiri yang musnahkan mereka. Dan menariknya, Allah sendiri yang musnahkan mereka ini kerana lelaki ini. Sebab Allah kata wa ma anzalna ala qaumihi, Allah tak kata ala qaumihim. Qaumihi ini menunjukkan kepada itu menunjukkan kepada lelaki itu. Yang ini Allah menghancurkan mereka itu kerana Allah memuliakan lelaki berkenaan. Selepas dia dibunuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan. Dan Allah kata wa ma kunna munzilin. Kenapa Allah SWT sebut wa ma anzalna ala qaumihi, dan kemudian Allah sebutkan pula wa ma kunna munzilin. Yang ini ayat ini juga nak sebutkan kepada orang musyrikin bahawa kalau kita tengok rasul-rasul yang terdahulu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka, apa yang berlaku? Tidak berlaku peperangan. Tidak berlaku peperangan. Nabi Nuh, Allah nak menghancurkan kaum dia. Allah SWT suruh bina kapal dan Nabi Nuh naik kapal, tentera dia tenggelam. Nabi Lut, Allah suruh Nabi Lut keluar, Allah hancurkan, terbalikkan. Ini. Semua Nabi yang mana Allah SWT utuskan tidak berlaku muwajahah, dia panggil, tidak berlaku pertentangan. Sebab itu Allah kata wa ma kunna, kami tidak pernah menurunkan jundin. Tapi apa yang berlaku pada Nabi SAW? Kan berlaku banyak peperangan. Dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan, turunkan malaikat. Yang ini membantu orang-orang yang beriman di dalam peperangan Badar. Kerana ayat ini juga nak memberi tahu kepada bukan sekadar Nabi, yang ini memberi berita gembira kepada Nabi SAW dan mengancam orang musyrikin. Ini kita masih lagi ingat tentang audiens tu. Dan yang ini mengancam orang musyrikin. Yang ini seolah Allah nak kata, ini untuk pemuda Yasin ini, Allah tak turunkan jundin, tak turunkan apa-apa. Dan kami tak pernah turunkan sebelumnya. Tetapi kamu orang musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan tentera Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapuskan kamu. Kenapa? Kerana nak memberikan ini dakwah Nabi SAW itu supaya ia kekal. Ini kenapa Nabi SAW melalui peperangan-peperangan berbanding Nabi-Nabi dahulu yang tak melalui peperangan, kerana dakwah Nabi SAW adalah dakwah Nabi yang terakhir. Maka dakwah itu dia akan sentiasa kekal sehinggalah hari kiamat. In kanat illa sayhatan. Ya, ini tidaklah azab Allah Subhanahu Wa Taala itu kecuali ia satu bunyi sahaja. Sayhah wahidah. Sekali sahaja bunyi. Dan bunyi itu sangat kuat hingga mampu untuk membunuh. Ini yang berlaku kalau tuan-tuan dan puan kaji dari sudut sains. Dalam Al-Quran,
Ya, ini menunjukkan bahawa satu tenaga ataupun satu sumber yang disebut sebagai supersonik. Ini tuan-tuan boleh type dalam Google, type tentang tenaga ataupun senjata supersonik. Yang mana senjata itu adalah dengan bunyi yang bising, bunyi yang kuat dapat menghancurkan diri manusia. Tekanan, sebab tekanan daripada bunyi itu dapat menghancurkan diri manusia. Contohlah kalau kita duduk kat tempat, kalau ada konsert ke apa kan, bunyi yang kuat, kadang-kadang kita tunduk sampai apa, rasa nak pecah kepala tu kan, sebab dengar bunyi yang terlalu kuat. Dia ada dalam kiraan bunyi ni dipanggil desibel. Ada beberapa desibel ni menyebabkan badan manusia ini boleh hancur. Ini kalau kita nak kaji dari sudut sains. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu bunyi sahaja kepada penduduk hujung kota ini yang menyebabkan mereka ni hancur, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idzahum khamidun, dan mereka ini hancur, yang mana mereka ini asalnya ibarat api. Khamidun ni maksudnya apa? Khamidun ni maknanya kalau kita bakar kayu api kan dia punya abu-abu tu terkeluar kan. Kalau kita pijak-pijak kayu api tu, dia punya api yang kecil-kecil tu terkeluar. Tapi khamidun ni bermakna seolah bila ada api, kita ambil kain basah, kita tutup lenyap tu. Dia tutup api tu, abu-abu dia tu pun tak terkeluar. Api-api yang terkecil tu pun tak terkeluar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ibaratkan mereka ini dengan Allah kata fa izahum khamidun. Khamidun ni mereka ini ibarat api. Yang mana mereka ini perlu dihilangkan secara sekaligus. Khamidun sekali ya, maka supaya mereka ni tak merebak kepada orang lain. Api-api yang kecil-kecil ni tadi, yang mungkin berterbangan kalau kita pijak-pijak abu tu, tak mengganggu orang lain, tak menyakiti orang lain. Dan khamidun ini juga bermakna ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka ini dihancurkan dan mereka ini ditutupi, khamidun ditutupi hingga sekaligus hilang semua api tersebut, tetapi dia ada dalam satu perkataan lagi disebut hamid, khamid dengan juga hamid, humud, tanah humud dan juga humud, kha dengan ha. Kalau humud ini maksudnya di contoh api, tutup habis lenyap semua. Tapi kalau khamidun, Allah Subhanahu Wa Taala tutup, api itu tertutup tetapi dia masih lagi belum terpadam. Itu khamidun. Ini ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idzahum khamidun, yang ini menunjukkan bahawa mereka ini api mereka tertutup dah, tak boleh nak merebak, tetapi api itu masih lagi ada. Ini menunjukkan bahawa mereka tak hancur sepenuhnya. Kerana apa? Kerana ayat kemudiannya Allah nak menceritakan tentang bahawa adanya hari kebangkitan. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhsin. Yang mungkin saya akan terangkan sikit ataupun kita akan review balik perkataan khamidun ini pada pertemuan yang akan datang, dan saya akan sambung dengan ayat-ayat yang seterusnya supaya kita nampak perkaitan itu nanti insya-Allah. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ini sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada perkara yang tidak jelas ataupun perkara yang perlukan kepada kefahaman yang lebih, saya alu-alukan persoalan. InsyaAllah kalau tak ada sekarang pun mungkin boleh dengar balik pada persoalan apa yang tidak jelas, mungkin kita bicarakan pada minggu. Baik. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah kurang daripada diri saya sendiri, saya mohon Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada komen-komen ni dan sebagainya. InsyaAllah saya akan ambil waktu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang daripada diri saya sendiri. Kita tangguh tasbih. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.